Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min syarri sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh alladhi adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim wa ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsira. Dan sesungguhnya pada batang tubuh Nabi Muhammad itu adalah merupakan contoh ikutan yang terbaik, yang mana contoh ikutan ini hanyalah boleh diperolehi kepada mereka-mereka yang mengharapkan akan rahmat Allah, dan juga mereka-mereka yang mengharapkan akan pembalasan yang baik di hari akhirat kelak, dan mereka-mereka yang sentiasa mengingati Allah dengan ingatan yang banyak. Muslimin dan muslimat, ikhwah dan akhwat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama merafakkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita berkumpul pada malam ini untuk kita meneruskan kuliah tafsir yang keempat, yang mana pada malam ini insya-Allah kita akan cuba untuk membedah ataupun menafsirkan salah satu daripada surah yang amat penting dalam konteks kehidupan kita sebagai anggota masyarakat, iaitu surah Al-Hujurat. Okay. Sebelum daripada saya memulakan kuliah saya pada malam ni, saya dimaklumkan dah, seperti biasa saya ni jenis tak pernah tengok poster yang antum semua wawarkan. Dan kalau ada pun anak jenis kadang-kadang email banyak sekarang, kita tengok sekitar lalu je. Jadi orang rumah anda baru remind rumah saya isteri saya. Jadi isteri saya adalah pensyarah ke sini. Dia bagi tahu saya yang tajuk malam ni adalah Laukana bainana. Laukana bainana. Andai kata Nabi Muhammad itu masih bersama kita. Okey. Mak kata, ikhwan sekalian, topik ni sebenarnya adalah merupakan satu topik yang berat. Topik yang berat, iaitu menceritakan berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana saya yakin barangkali ada di antara antum semua, kalau just membaca tajuk besar saja, apa yang barangkali antum jangkakan, expect daripada kuliah pada malam ini ialah berkaitan dengan peribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Okey. Iaitu dari sudut dia punya batang tubuhnya, dari sudut bagaimana tata cara Nabi Muhammad berpakaian,
bagaimana tata cara Nabi Muhammad bergaul dengan orang-orang di sekitarnya, bagaimana tata cara Nabi Muhammad berniaga, macam manakah cara Nabi Muhammad gusti bertinju dengan orang lain. Yang mana benda ni kalau ikhwan semua nak mendalami berkaitan dengan akhlak dan juga khuluq dan juga akhlak Nabi Muhammad. Akhlak ni mesti akhlak, khuluq ni berkaitan dengan fizikal Nabi Muhammad. Kitab yang terbaik untuk dibaca adalah kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Okey. Yang mana Imam At-Tirmidzi dia telah pun menghimpunkan ratusan hadis yang temanya adalah berkaitan dengan cara kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana mengajar kitab ni setiap hari Jumaat, pertama di Jumaat kedua setiap bulan di Bukit Sekilau. Jadi kalau nak tahu pasal Nabi Muhammad dari sudut fizikalnya, dari sudut khuluq dan akhlaknya, datang ke sana lah. Tapi malam ni anda nak bagi kuliah yang berbeza sikit. Orang kata mungkin maknanya mungkin lebih sama sekiranya Nabi Muhammad bersama-sama dengan kita. Okey. Tapi mungkin jangkaan tu berbeza lah dengan apa yang ikhwan dan akhwat semua jangkakan daripada berdasarkan topik asal. Okey. Jadi Nabi Muhammad ni dia adalah merupakan tokoh dan juga merupakan contoh ikutan kita. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada kita bahawa kita ni hanya boleh ikut Nabi Muhammad sekiranya kita memiliki 3 syarat yang anda sebut dalam mukadimah ayat sebentar tadi. Iaitulah sekiranya kita yarjullah, artinya meletakkan raja pengharapan kepada rahmat Allah, kemudian mengharapkan kemenangan di hari akhirat, serta yang ketiganya ialah wa dzakarallaha katsira, iaitu orang-orang yang ingat Allah dengan ingatan yang banyak ni. Inilah dia merupakan 3 syarat kalau kita nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru apabila kita membaca hadis yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapati bahawa Nabi Muhammad ni dia adalah merupakan role model daripada segenap aspek kehidupan. Okey. Oleh kerana Nabi Muhammad dia merupakan contoh ikutan daripada semua aspek kehidupan. Okey. Ada sebahagian daripada umat Islam yang dia abuse ataupun menyalahgunakan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada satu aspek saja. Okey. Contohnya, bagaimana kalau kita ni jenis orang yang suka bersilat, pengerusi silat cekak Hanafi, okey, ataupun pengerusi silat gayung ke dan sebagainya, okey. Biasanya kita akan bagi tahulah dekat kita punya future client kita kan, okey. Nak rekrut new member, kita akan bagi tahu bagaimana hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, bagaimana dia bertinju dengan The Rock pada zaman dulu, Abu Rukana The Rock atau Abu Rukana The Rock pada zaman dulu. Okey. Yang mana orang lain tak boleh nak mengalahkan Abu Rukana. Nabi Muhammad tak sampai 3 buah je. Nabi Muhammad dia telah pun TKO akan Abu Rukana. Sekejap saja, tapi malangnya buah silat Nabi Muhammad itu tidak diceritakan secara detail dalam mana-mana hadis atau agak malang. Kalau ikhwan akhwat nak buat research pasal benda ni boleh lah. Setakat ni ulama ahli tak jumpa lagi hadis yang berkaitan dengan cara silat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian di sana kalau kita ni jenis orang berniaga, kita akan memanipulasi hadis-hadis yang berkaitan sifat Nabi Muhammad di berniaga. Dari sudut bagaimana Nabi Muhammad ni dia rajin berniaga, ikut isterinya berdagang ke Kota Syam dan sebagainya. Ataupun barangkali kita akan memanipulasi pakaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pakaian. Okey. Contohnya bagaimana Nabi Muhammad ni dia suka pakai gamis. Gamis ni kita kena tahu kan, gamis Nabi Muhammad ni. Kadang-kadang Nabi Muhammad dia suka pakai gamis. Gamis ni sebarang benda yang dipakai orang lelaki yang asalkan dia berbelah tengah. Sama ada jubah ke, baju Melayu ke, kurta ke. Ini semua adalah termasuk dalam kategori gamis kan? Bukan NGO gamis tu, ni gamis yang orang Melayu tersebut lah, gamis. Orang Mesir sebut gamis juga. Okay? Ataupun kadang-kadang Nabi Muhammad dia hanya memakai macam cadar. Biasanya ustaz-ustaz ni akan terjemah cadar ataupun selendang. Ataupun jubah yang biasanya imam pakai, jubah yang biasanya untuk main sarung saja. Kadang-kadang terutama pada musim sejuk Nabi Muhammad akan memakai cadar. Kadang-kadang Nabi Muhammad juga akan memakai baju yang mahal. Contohnya Nabi Muhammad dia pernah memakai jubah Romiyah, jubah daripada kerajaan Rom, jubah yang dibuat daripada Rom. Dibuat Rom, bukan pemberian kerajaan Rom, tidak. Tapi jubah tu jubah yang mahal dan di made in Rome pada zaman tersebut. Sunni Amin bin Rome. Okey. Yang mana sifat jubah tu dia macam biasa tapi kainnya mahal. Kemudian dia punya dekat tangan ni ketat.
ketat ada ulama kata dibutangkan, ada ulama kata dia ketat. Ketatnya pasal apa? Pasal Nabi Muhammad dia diriwayatkan pakai jubah ni semasa Nabi Muhammad sedang pergi untuk berperang ke Tabuk, ke medan Tabuk. Lalu apa yang Nabi buat ialah Nabi memakai jubah yang bersesuaian untuk konteks berperang. Jadi makna kata kalau kita ni jenis niaga jubah kan, kita niaga jubah, kita akan kata lah Nabi Muhammad ni jubah Rom mungkin. Nabi Muhammad pakai jubah ni. Kemudian dimanipulate pula jubah, warna kegemaran pakai Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dalam banyak keadaan memang confirmnya Nabi Muhammad dia suka pakai pakaian berwarna putih. Warna putih kerana itu adalah lambang kebersihan, lambang kesucian. Dalam beberapa perkara Nabi Muhammad juga diriwayatkan memakai jubah yang berwarna putih kekuning-kuningan, dicelup seolah-olah dicelup dengan za'faran ataupun safran. Okey, safran ni kalau kita rendam dia akan keluarkan kuning, dye kuning. Okey. Kemudian ada juga barangkali di antara kita ni yang akan manipulate lah Nabi Muhammad dipakai pakai rida contohnya, pakai rida itu kan sunnah juga, sunnah. Tapi apa yang anda nak beritahu sini ialah Nabi Muhammad ni dia kadang-kadang dimanipulasi oleh orang yang dia punya pandangan terhadap Nabi Muhammad ni pandangan yang begitu sempit. Sedangkan Nabi Muhammad ni adalah qudwah hasanah. Qudwah ni disifatkan sebagai nakirah, umum. Maka kata semua aspek yang Nabi Muhammad tunjukkan itu perlu diikuti. Bukannya dia aspek berpakaian ni. Dulu masa beberapa tahun ke belakang sudah, anda ingat lagi bagaimana guru ustaz ni, anak ustaz juga kan. Okay. Macam mana guru ustaz ni, dia tahu yang Nabi Muhammad ni dia suka pakai capal, slipper kan. Slipper, okey. Jadi dibuatlah design ini slipper Nabi Muhammad SAW. Kemudian didatangkanlah benda-benda fadilat pakai slipper Nabi ni kan. Anda pun tak tahulah slipper Nabi ni makna kata kalau letak pun kat tempat sepah pun dia tak bertawakal. Kalau nak hilang juga. Kalau licin juga. Jadi makna kata bukan kita nak menghina ataupun bukan kita nak mengkritik secara sewenang-wenangnya, tetapi yang penting je ialah bagaimana kita sebagai umat yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, kita pun mengucap kalimah syahadah, kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, kita juga mengucap asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sewajarnya kita perlu menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai contoh ikutan yang lengkap. Itu belum cerita lagi kalau orang yang suka makan kambing. Suka makan kambing kan. Memang betul dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah disebut bahawa di antara makanan yang Nabi Muhammad suka, bahagian kambing yang Nabi Muhammad suka dan bahagian peha. Kalau orang yang hantu kambing ni dia kata Nabi Muhammad dia suka makan peha. Tu lamb shoulder. Lamb shoulder besar ni lamb shoulder. Dia rata seorang-seorang. Pasal Nabi Muhammad ni sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi Muhammad kalau kita tengok dalam hadis dalam kitab Syama'il Nabi Muhammad, dia biasa makan kambing ni sekali-sekala lah, biasa 40 hari sekali baru makan kambing. Itu pun bila ada kenduri, sama ada kenduri dia diajak oleh orang lain ataupun Nabi Muhammad yang buat kenduri sendiri. Nabi Muhammad dalam banyak keadaan Nabi Muhammad hanya memakan buah-buahan macam labu, buah tembikai, batir dan seumpamanya. Benda ni dia tak nak ikut. Bab makan kambing nak ikut. Jadi kita sepatutnya sebagai orang yang mengucap bahawa dan mengaku akan kenabian Nabi Muhammad, sepatutnya kita kena bersikap adil. Okay. Ada juga di antara kita, kita bukan Nabi Muhammad saja, mana-mana saja tokoh. Mana-mana saja tokoh dalam dunia umat Islam ni, biasanya kehidupan mereka ni boleh dimanipulasi dan boleh di-abuse. Okay. Contohnya lah bagaimana kalau kita tengok tokoh gerakan Islam yang masyhur pada abad sudah, iaitulah Al-Imam Musyahid Hasan Al-Banna. Okay. Mak kata bagi contohlah, dalam kita tahu dalam umat Islam ni ada beberapa aliran. Contohnya ada aliran salaf ataupun kalau nak kata wahabi ke, saya boleh kata bagi kata orang yang cenderung pada salaf ni, mungkin dia akan tengok macam mana Syekh Hasan Al-Banna ni dari sudut dia punya usul Ishri. Usul Ishri ni dalam rukun pertama bai'ah, iaitu rukun Al-Fahmu. Okay. Macam mana kecenderungan Hasan Al-Banna seolah-olah dakwahnya itu adalah dakwah salafiyah. Bahkan itu memang dikatakan oleh Hasan Al-Banna dalam kitab dia kan, kitab Rasail dia tu memang disebut bahawa dakwah tu adalah dakwah salafiyah, dakwah ke arah salaf. Tapi dalam masa yang sama, Hasan Al-Banna juga ada nyatakan bahawa kami juga hidup rohani, kami rohani tasawuf, rohani gerakan tasawuf. Okay. Kemudian dimanipulate lah bahawa kalau orang tarikat ni pula, dengan penuh penghormatan kepada mereka, Masya Allah orang tarikat ni banyak sumbangan mereka dalam agama Islam. Kalau di Libya macam mana gerakan Sanusiyah boleh menggerakkan
usaha untuk menentang penjajah Itali dan seumpamanya. Sumbangan mereka banyak, tapi ada juga yang orang kata yang tergelincir daripada landasan yang sebenarnya, sebahagian daripadanya. Mungkin mereka ni akan menyanjung tinggi Hasan al-Banna dari sudut dia punya zaman kanak-kanak. Zaman kanak-kanak Hasan al-Banna ni dia dibesarkan dalam keluarga tarikat Syazuliyah Hisafiyah di tempat kelahirannya di Buhairah ataupun di Damanhur, tempat anak belajar. Masjid yang dia menghadiri madrasah Sufiah tu hanya letak 5 minit saja daripada rumah sewa pertama saya dekat Damanhur. Lebih kurang 60 batu daripada Alexandria. Antum tak tahu Damanhur ni bukan? Yang tahu Alexandria je, tempat orang belajar ngaji medik ni. Damanhur ni kampung kan? Ya, kampung ni. Okey. Jadi itu benda yang kita kena faham sebagai asas untuk kita memahami akan tajuk kita pada malam ni. Cuma yang macam anda sebut awal lah, yang pada malam ni kita tidak bercadang untuk sebut pasal kitab Syama'il al-Muhammadiyah. Kita tak nak sebut satu-satu. Tapi yang dimaksudkan dengan laukana bainana dalam tajuk kita pada malam ini ialah bagaimana sekiranya Nabi Muhammad itu masih ada dalam kalangan kita sekarang ini, macam mana kita dengan Nabi Muhammad. Itu maksudnya. Macam mana interaksi kita orang Islam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Lalu contoh yang terbaik untuk kita meneladani macam manakah sepatutnya kita ni berinteraksi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah seperti mana yang terkandung satu persatu dalam surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan cuba untuk mentafsirkan surah Al-Hujurat daripada ayat pertama sampai ayat yang kelima. Yang kelima. Nampak canggih sikit lah malam ni kan, ada peringkatan. Walaupun je saya Qurannya tapi ada kan. Tapi itulah kadang-kadang kita malah nak buat kitab, malah nak buat PowerPoint ni. Pasal kadang-kadang bila PowerPoint ni kan, orang malah, student pun malah nak menulis. Bila habis kuliah nanti ustaz USB. Okey, tapi tak apa, tak ada masalah. Malam ni tak ada PowerPoint. Kita hanya tunjuk ayat Quran saja. Pasal mungkin majoriti daripada antum semua hafiz belaka. Hafiz lafzi dan hafiz maknanya sekali. Cuma sebahagian kecil mungkin tidak lah. Jadi ini untuk yang sebahagian kecil lah. Yang tak tahu makna dia, kita baca nanti walaupun tak berapa nak nampak kan. Okay. Jadi sebagai pengenalan, okay, macam biasa kita telah pun mentafsirkan 3 surah sebelum ni, iaitu surah Al-Fatihah, surah Alam-Nashrah dan juga surah Zalzalah. Okay, surah Zalzalah. Ketiga-tiga surah yang kita belajar sebelum ini adalah termasuk dalam kategori surah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum daripada peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Ada pun surah yang kita nak belajar pada kali ini dan juga pada kuliah penamat kita minggu depan atau 2 minggu lagi, aku lupa. Okey. Insya-Allah pada malam ni kita akan mula untuk melihat surah Hujurat yang termasuk dalam kategori surah Madaniyah. Okey. Dan lebih menarik lagi, bagaimana surah ni kalau kita nak faham betul-betul akan satu surah dalam Quran, kita kena tahu latar belakang bilakah ianya diturunkan. Bukan hanya sekadar daripada kita tahu Makkiyah ataupun Madaniyah saja. Tapi kalau kita tahu dia Madaniyah, kita pun nak tahu kalau boleh dekat Madaniyah tu bilakah time frame ianya diturunkan. Okey. Dan dengan sebab itulah kita penting untuk kita mengetahui yang sebenarnya surah Al-Hujurat ini dia adalah merupakan di antara surah yang terakhir, antara ayat-ayat wahyu yang terakhir diturunkan dalam Al-Quran. Kalau mengikut ulama tafsir, surah Al-Hujurat ini diturunkan pada tahun ke-9 Hijrah. Iaitulah pada waktu tersebut kita tahu bahawa Nabi Muhammad ni, status Nabi Muhammad dah semakin kukuh. Nabi Muhammad telah pun menjadi pemimpin di kota Madinah. Kota Madinah pun telah pun menjadi negara yang selamat, negara yang secure. Dan peristiwa ini berlaku selepas daripada pembebasan kota Mekah. Makna kata pada waktu ini memang Islam dah cukup stabil dah. Islam telah pun menjadi daya tarikan bagi manusia-manusia yang berada di semenanjung tanah Arab, bahkan di utara semenanjung tanah Arab itu sendiri. Jadi dengan sebab itulah tahun ke-9 Hijrah ni, kalau kita baca dalam kitab fikih sirah, sama ada fikih sirah Al-Buti dan fikih sirah yang lain, kita akan dapati bahawa tahun ke-9, tahun ke-10 Hijrah ni turut dikenali sebagai nama Amul Wafdi ataupun Amul Wufud. Amul Wufud, iaitulah tahun banyaknya caravan ataupun kafilah Arab yang daripada Arabi, daripada orang Badui ni, daripada dusun, daripada kampung di sekeliling kota Madinah dan juga kota Mekah. Mereka datang beramai-ramai untuk menyatakan bai'ah mereka kepada Rasulullah SAW. Bahkan ada di antara mereka yang hanya berjumpa dengan Nabi Muhammad semata-mata untuk bertanya persoalan-persoalan yang remeh-temeh. Dia pun dah Islam dah, tapi nak tanya soalan fiqh, soalan remeh-temeh.
Jadi surah ni dia cukup unik sebenarnya. Surah ni cukup unik kerana pertamanya dia begitu komprehensif. Begitu komprehensif. Makna kata kita perhatikan bagaimana perangai orang Arab Badui ni. Nak faham orang Arab Badui, kita kena tengok dari sudut kat Malaysia ni. Kita nak faham kan? Kat Malaysia ni siapa agaknya orang yang hampir sama dia punya karakteristik dia dengan orang Badui? Orang asli. Mungkin orang asli. Dan tidak keterlaluan juga kalau ada di antara antum yang pernah terlibat dalam medan dakwah dan sebagainya, terjun dalam masyarakat. Sebenarnya orang kampung di sekitar kita ni pun sebenarnya termasuk dalam kategori orang Arabi, orang Badui juga. Dari sudut karakteristik, bukan kita nak menghina mereka. Okey. Satu benda yang nak belajar bila mana kita dah ada rumah, dah berkeluarga, dah hidup bermasyarakat. Okey. Biasanya kalau kita ni duduk dalam satu kawasan kejiranan, bukan nak menghina, tapi ini untuk penting untuk kita faham sebagai uslub dakwah kita. Kalau kita duduk dalam satu kawasan kejiranan, yang mana dalam taman perumahan kita ni ada kawasan perumahan, kos rendah. Ini kena faham dari sudut demografi. Para pendakwah kena faham dari sudut demografi. Kalau kita duduk di kawasan macam ni, biasanya kita akan berhadapan dengan dialog-dialog yang sama seperti mana Rasulullah berhadapan dengan dialog-dialog daripada orang Arab Badui pada waktu kemuncak kemenangan Islam semasa Nabi Muhammad masih hidup lagi. Dia akan tanya soalan remeh-temeh. Contohnya orang Arab Badui ni dia tanya, "Wahai Rasulullah, aku ni nak peluk agama Islam, tapi boleh tak aku nak berzina?" Kita bayangkan kalau orang tanya ke kita macam tu, kalau kita nak jawab apa? Nak jawab apa? Kalau contohnya ada di antara antum kelab pengurusi kelab apa-apalah, kelab amar ma'ruf nahi munkar ke. Dia kata aku nak join kelab ni tapi aku nak amar ma'ruf je. Munkar aku nak amar juga. Jadi macam mana kita rasa mana kata itu hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukaddimah dalam surah Al-Hujurat ini. Okay. Kemudian ada di antara mereka yang tanya benda-benda yang remeh-temeh lah. Contohnya Rasulullah, aku ni suka makan anggur. Dekat syurga ada anggur dah. Kata kalau kita hidup dikelilingi dengan orang macam ni kan, kata kita sebagai orang awam yang mungkin kita tak tahan, aku nak pindah rumah. Okay. Jadi Rasulullah SAW dia telah pun mendatangkan contoh terbaik macam mana kita nak berhadapan dengan orang-orang macam tu. Jadi itu yang pertama. Dari sudut bilakah surah ini diturunkan dan bagi apa latar belakang masyarakat pada waktu tersebut. Kemudian dari sudut kronologi penurunan surah Al-Hujurat ini, dalam kuliah terdahulu pun biasanya anda akan menyebut surah ni ataupun ayat ni turun sebelum surah apa dan lepasnya surah apa. Mungkin ada di antara antum yang ada ustaz ni ini belajar kat rumah boleh kan. Tapi sebenarnya ikhwan sekalian, kita kena ingat bahawa Al-Quran ni dia adalah mukjizat. Barangkali antum semua yang majoriti daripada antum ni yang otak antum otak saintis, mungkin antum lebih selesa melihat i'jazul Quran dari sudut dia punya fakta saintifik dia saja. Satu dalam kuliah terdahulu ada banyak tiba lah untuk challenge minda antum berfikir dari sudut astronomi, dari sudut embryologi, tekanan yang ada disebut dalam Al-Quran. Tetapi jarang di antara kita yang melihat bahawa di antara i'jazul Quran itu ialah dari sudut dia punya structure dia. Macam mana Al-Quran itu structure ayat dia yang begitu bersistematik untuk memudahkan kefahaman kita. Dan macam mana dengan sebab structure-nya itu, dia punya understanding, dia punya kefahamannya itu relevan sampai ke zaman moden sekarang. Okay? Contohnya kita perhatikan bagaimana surah Al-Hujurat ni dia diturunkan ataupun dari sudut turutan surah ni dalam masa Uthmani ni, dia adalah merupakan surah yang diletakkan selepas daripada surah apa? Siapa Hafiz ni? Hafiz ayat je, bukan Hafiz surah kan. Hujurat ni diturunkan kronologinya selepas daripada surah Fatah, surah pembebasan, surah Fatih. Dan sebelum daripada surah Fatih adalah surah Muhammad. Okey. Jadi kita tengok betapa cantiknya Allah Subhanahu Wa Taala dia buat susunan turutan surah ni. Yang pertamanya surah Muhammad dia cerita pasal Nabi Muhammad itu sendiri, macam mana kehidupan Nabi Muhammad, kepribadian dan seumpamanya. Okey. Kemudian dituruti dengan surah Fatah. Surah Fatah ini dia adalah merupakan surah yang banyak menceritakan antara lain berkaitan dengan kesetiaan para sahabat terhadap perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The issue of loyalty, isu kesetiaan, isu bai'ah dan seumpamanya. Macam mana juga dalam surah Fatah ini Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu bahawa pada satu hari nanti insya-Allah
kota Mekah akan dibuka dan akan dibebaskan. Okey, dan benda itu memang berlaku. Ini termasuk dalam surah-surah dalam wahyu Quran yang di antara i'jaznya, i'jaz ramalan apa yang akan berlaku pada masa akan datang, iaitu Mekah akan dibebaskan. Dan memang Mekah dibebaskan. Sama juga dengan Ramadan dalam Quran yang menceritakan bahawa Rom pada zaman Nabi Muhammad itu dalam tempoh bid'i sini, di antara 3 hingga 9 tahun, dia akan berjaya. Mula-mula dia akan dikalahkan dengan Parsi, kemudian akan berjaya untuk mengalahkan Parsi. Jadi benda ni benda Ramadan. Ini termasuk juga dalam i'jazul Quran, yang mana Allah sebut, Allah nak ajar kita dalam surah Rom tu. Kenapa surah Rom ni? Kenapa Allah nak cerita pasal kuasa besar dunia pada waktu tersebut? Kenapa? Ini satu lagi benda. Sebelum masuk surah Hujurat, kita masuk surah Rom tu. Apa sebab? Apa sebab ikhwan sekalian? Antum semua kita boleh baca surah khabar kan? Apa sebab Allah SWT masukkan surah Rom dalam Quran? Cerita pula pasal Rom ni akan menang besar. Kemudian disebut pula bahawa sikap orang beriman, walaupun benda itu tak berlaku lagi, tapi Allah dah educate, Allah dah didik orang beriman, dah tahu berita kemenangan Rom. Yafrahul mu'minin, orang-orang beriman akan bergembira. Makna kata Allah Subhanahu wa taala seolah-olah nak educate kepada kita bahawa yang pertamanya, awak kena ambil tahu benda-benda yang berlaku di sekitar kita. Walaupun benda itu berlaku di negara kafir, di negara non-muslim yang menjadi polis besar dunia pada waktu tersebut, iaitu kerajaan Rom. Dan juga Allah SWT nak educate kepada kita, walaupun berlaku pertembungan sesama musuh, tetapi kita sebagai orang yang beragama Islam, kita kena ada mauqif, kita kena ada pendirian kita yang tersendiri. Allah bagi tahu, Allah ajar orang Islam pada zaman tersebut kena yafrah, kena bergembira di mana Rom menang. Dan kita Rom ni dia adalah Kristian ni hampir dengan Islam. Ini pun satu benda kat Malaysia. Kita tengok pelik sikit, terutama dalam medan politik kat Malaysia. Orang Melayu kalau masuk gereja, satu benda yang macam ni, dosa besar tak masuk gereja. Bergambar kat gereja, ziarah kawan-kawan Kristian kat gereja, satu benda dosa besar tak. Tapi kalau pergi, tak masuk lah, kalau pergi kat kuil Hindu tu, kuil Buddha tu, rasa okey kan? Ini adalah untuk tujuan dakwah tu. Saya sebagai pemimpin tempatan pemimpin negara, kita kena lawan. Ini benda ni sebenarnya kurang tepat dengan amalan dalam Islam. Dalam Islam kita tahu bahawa Kristian dia hampir kepada kita. Dan tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladina amanu yahuda wal ladina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladina qalu inna nasara. Dalam Quran sebut, kamu kena dapati bahawa orang-orang yang akrab, yang hampir dengan kita disebut mawaddah ni, ada orang-orang yang berkata inna nasara. Dzalika bi annahum minhum qissina wa rubbana wa annahum yasabirun. Okey. Alright, jadi itu berkaitan dengan susunan. Diturunkan surah Hujurat ni, masih follow lagi sequence saya. Tak mahu saya masuk air jauh sikit tadi. Maka itu diturunkan selepas daripada surah Fatah. Yang mana dalam surah Fatah ni, yang menarik je kalau kita baca lah pada hujung surah Fatah. Ni kena pakai iPad, mudah sikit kan. Ni ayat nombor berapa kan? Okey, kita tengok tu. Sekali surah Hujurat kalau nak tahu surah Fatah, kita tekan dengan Fatah tu. Kita dengan Fatah keluar surah Fatah. Itu mudah dengan Quran, dengan iPad. Ada pula tanya, apa hukum bawa iPad yang ada Quran ni dalam tandas? Apa hukum bawa iPad yang ada Quran dalam tandas? Kalau orang Badui tanya kan, jawab apa? Orang Badui mesti ada iPad kan tuan? Kalau tak boleh masuk tandas, dia kata antum yang hafizah kat belakang ni tak boleh kat masuk tandas. Kencing mata. Okey. Jadi kita tengok dalam penghujung surah Fatah ni, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dia menamatkan surah Fatah ni dengan menyebut berkaitan dengan apakah dia akhlak Nabi Muhammad dengan orang-orang beriman yang lain. Kita tengok Muhammad Rasulullah, ayat ni cukup masyhur di kalangan kita kan. Muhammad Rasulullah, Muhammad itu memang ditegaskan sebagai Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ini sifat orang yang beriman. Rasulullah ni dia bersama-sama dengan orang-orang yang sekitar dengan Nabi Muhammad ni. Sifatnya apa? Sifatnya asyidda'u 'alal kuffar. Mereka ni bersifat tegas, bersifat garang ke atas orang-orang yang tidak beriman, orang kafir, tetapi sesama mereka bersifat ruhama, sifat berkasih sayang. Okey, maka ini satu benda kita kena fikirkan lah. Dalam orang Islam ni kadang-kadang ada sebahagian kita dia terbalik. Sebahagian kita terbalik. Sesama Islam dia bersifat asyiddah, maklumlah lahir platform kepercayaan ke platform politik atau sebagainya. Okay. Tapi sesama kufar ni bersifat ruhamah. Ini bercanggah dengan Quran. Okay.
Depan ni jangan pula kata politik ni haram lah ustaz ni. Politik ni, kata politik Islam tu memang dibenarkan. Indah politik Islam ni kalau kita faham betul-betul. Kita jadi politik Islam ni dengan orang-orang beriman, ma bainana, kita kena bersifat rahmah. Bukan dengan orang yang lagi hampir kita lah, orang tu lagi yang kita duk serigi dia, duk silap bam dia dan sebagainya. Tapi kalau orang kufar ni kita bukan bersifat bermusuh. Tapi kita bersifat berhati-hati, keras dan seumpamanya. Okey. Kemudian disebut situ macam mana perihal orang beriman ni ada tanda-tanda mereka di kepala, di wujud di kepala mereka daripada kesan sujud. Kemudian disifatkan bagaimana mereka ni ada perumpamaannya dalam Taurat dan perumpamaannya dalam Injil. Dan pada penghujung ayat tu, ni nak cerita poin di sini. Pada penghujung ayat tu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dia menamatkan surah Al-Fatah ini dengan menyebut wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Kalau tengok dia punya terjemahan sebelah tu, bahasa Melayu macam punyalah panjang punyalah panjang. Ni canggih iPad ni, dia tengok terjemahan terjemahan bahasa Inggeris. Terjemahan bahasa Inggeris punyalah pendek tu. Nampak punyalah pendek, tapi terjemahan Melayu punyalah panjang. Tu pasal tu agak orang Melayu ni dia jadi malas nak baca terjemahan Melayu. Okey. Pasal panjang pun dah. Panjang saya ke bawah. Sekali ada lah. Okay, makna kata dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala menamatkan surah Al-Fatah dengan menyatakan Allah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal soleh, mereka ni akan mendapat maghfirah dan ganjaran yang besar. Kena ingat, maghfirah wa ajran 'azima. Kemudian apabila kita pergi, ni baru nak masuk dalam surah Al-Hujurat. Tadi tu bukan kata nak introduction tadi tu memang dah masuk isi dah pun. Dah masuk isi dah. Tapi sebagai mukadimah untuk memahami surah Al-Hujurat ni. Lalu dengan sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ini, Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya kita perhatikan, dan sebelum saya nak tafsir satu-satu, surah Hujurat ni kalau kita baca dalam mana-mana kitab ummahat tafsir ataupun kitab-kitab tafsir terutama, kita akan dapati bahawa para ulama tafsir dia akan bersepakat menyatakan bahawa surah Al-Hujurat ni di antara karakteristik dia berbanding dengan surah Madaniyah yang lain ialah dari sudut konten kandungannya yang bersifat terlalu padat, terlalu komprehensif. Dan temanya satu saja, iaitu temanya berkaitan dengan etika sosial. Etika sosial. Okey. Jadi dengan sebab itulah kita perhatikan, kalau kita tengok secara keseluruhan surah Al-Hujurat ni, bagaimana surah Al-Hujurat ni Allah Subhanahu Wa Taala, oleh kerana surah ni dia surah Madaniyah. Jadi kebanyakan ayat dalam surah Madaniyah ni kita tahu ianya akan mengandungi di dalamnya ayat-ayat berkaitan dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Okey. Dalam surah Hujurat ni Allah Subhanahu Wa Taala telah pun mengulang ya ayyuhallazina amanu, nak menunjukkan betapa pentingnya surah Hujurat ni sebagai etika sosial kita sebagai orang-orang yang beriman. Allah sebut 5 kali ya ayyuhallazina amanu, dan setiap kali ya ayyuhallazina amanu tu dimulakan disebut ada 5 major guideline ataupun 5 tata cara sosial yang Allah nak bagi tahu kepada kita sebagai orang-orang yang beriman. Ada 5 benda. Okey. Dan kemudian pada hujung-hujung surah Hujurat ni, bukan pada ayat akhir, tapi pada hujung-hujung sebelum tamat, barulah Allah Subhanahu Wa Taala dia menggunakan perkataan ya ayuhan nas. Tahu yang inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, kan? Itu Allah gunakan perkataan ya ayuhan nas sekali saja dalam surah Al-Hujurat. Walaupun ayat-ayat Madaniyah, tapi ditamatkan antaranya walaupun bukan ayat yang akhir dengan ya ayuhan nas. Yang mana itu pun memberikan satu kefahaman kepada kita apakah ada tema dalam surah Hujurat ni. Jadi kalau kita tengok satu persatu secara umumnya, okey, bagaimana dia Allah menyebut janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui. Kalau tak faham bahasa Melayu, tengok bahasa Inggeris. Pendek kan? Pendek. Okey. Okey. Jadi makna kata ini cara kita berinteraksi dengan agama kita. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita nak faham ayat ini secara umum, yang pertama sekali, oleh kerana antum ni sudah semua belajar bahasa Arab, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memilih perkataan la tuqaddimu? La tuqaddimu. Maksud tuqaddimu ni kalau tengok situ disebut janganlah kamu memandai-mandai, kan? Memandai-mandai lakukan satu perkara. Tuqaddim ni maksudnya berada di harapan, kita mendahului. Kita berada di harapan Nabi Muhammad SAW dalam perkara itu. Okey. Persoalan pokoknya yang anda nak utarakan di sini ialah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala dia menggunakan fi'il tuqaddimu. Okey, kalau anda tanya antum lah, sebelum anda tanya, anda tanya dulu, okey. Fi'il tuqaddimun. Dia ni fi'il lazim ke fi'il muta'addi?
Dia lazim ke mutaaddi? Kalau sebagai revision lah, kalau mutaaddi ni dia fi'il yang memerlukan yahtaju ila maf'ulun bih, yang memerlukan mangsa pelaku kan. Mangsa pelaku. Kalau fi'il lazim la yahtaju ila maf'ulun bih, yang tidak memerlukan objek. Tuqaddimu ni lazim ke mutaaddi? Mutaaddi. Jawapannya mutaaddi. Nak jawab mudah, saya jawab tinggi lah. Biasa dalam kelas saya pun, biasa saya tanya soalan dan saya jawab. Tuqaddimu ni dia adalah merupakan fi'il mutaaddi. Maka kata fi'il yang sepatutnya dia memerlukan objek. Apa contoh lain fi'il mutaaddi? Contohnya dalam bahasa Melayu lah. Okey. Saya minum. Minum ni dia memerlukan objek tidak? Biasanya dia memerlukan objek. Biasa tidak, tapi boleh jadi juga dia tidak memerlukan objek. Saya pun dah nafsu nak minum, dia tak apa, kita hold on dulu. Okay. Atau kalau kita sebut saya pukul. Kalau kita sebut saya pukul, sempurna tak ya? Dia tidak sempurna kerana dia tidak ada objek kat situ. Okey. Begitulah juga dengan perkataan la tuqaddimu. Makna kata sepatutnya perkataan tuqaddimu ni dia kena ada maf'ulun bih dia. Kena ada maf'ulun bih. Tapi kalau kita tengok ayat ni, ada tak maf'ulun bih? Ada ke tak ada? Teka lah. Ada ke tak ada? Bukan maksud biasa. Tidak ada maf'ulun bih kat sini. Apa maknanya? Maknanya perintah supaya kita ni jangan mendahului Allah dan Rasul. Dia adalah merupakan perintah yang solid, yang meliputi semua aspek kehidupan kita. Sama ada aspek dari sudut ketenteraan ke, sama ada aspek dari sudut kita ni nak mengeluarkan hukum ke, jangan sama sekali kita mendahului Allah dan juga Rasul. Apa yang dimaksudkan dengan mendahului Allah dan Rasul? Makna kata kalaulah kita ni berhadapan dengan satu keadaan yang memerlukan kita membuat keputusan, maka di situ pentingnya untuk kita merujuk apa dulu? Merujuk Allah terlebih dahulu. Sama juga seperti mana hadis yang hadisnya hadis yang cukup masyhur, yang pernah diriwayatkan. Hadis ini berlaku pada Muaz bin Jabal. Kalau orang ngaji usul fiqh dulu, memang hadis ini memang hadis yang wajib hafal kan. Oleh kerana kita pun tak pernah hafal, jadi saya ambil dari internet, baca sendiri lah. Hadis ini adalah hadis yang masyhur. Okay, kebanyakan ulama usul fiqh dia menerima hadis ini dalam nak menyatakan akan hujjiyatul Quran dan juga hujjiyatul sunnah, validity penghujahan Quran dan sunnah, dan juga dia punya turutan dia punya priority dia. Mereka kata satu ketika dahulu Muaz bin Jabal ni, satu ketika dia pernah dilantik oleh Rasulullah untuk menjadi qadi. Qadi ni maksudnya menjadi hakim. Dekat Yaman pada waktu itu dah ada governor, dah ada wali. Tak silap saya, Sayyidina Ali, tapi kena double check balik. Mak kata apabila Nabi Muhammad dia menghantar governor ni, kadang-kadang Nabi Muhammad dia akan hantar begitu saja. Dia takkan tanya. Tapi bila tang sampai Muaz bin Jabal, tiba-tiba Nabi Muhammad dia buat short interview. Dan ini adalah merupakan interview kerja pertama sekali berlaku dalam sejarah umat Islam pada zaman Nabi Muhammad. Iaitu sebelum kau disahkan jawatan menjadi Tok Kadi, bukan Tok Kadi kahwin kat Malaysia ni, Tok Kadi Hakim, ketua hakim negara Yaman pada tersebut. Sebelum kau disahkan jawatan, aku nak test dulu fahaman kau. Lalu Rasulullah pun dia bertanyalah kepada Muaz bin Jabal. Rasulullah berkata, kaifa taqdi idza urida laka qada? Bagaimanakah cara engkau mengeluarkan hukum apabila sesuatu masalah itu berlaku? Kemudian Muaz bin Jabal berkata apa? Aqdi bi kitabillah. Aku akan mengeluarkan hukum berdasarkan kepada kitab Allah. Okey. Kemudian Nabi bertanya lagi, Nabi bagi soalan yang kedua kepada Muaz bin Jabal dalam interview dia tu. Nabi bertanya lagi, fa ilam tajid fi kitabillah, kalau kau tak dapati hukum tu ada disebut dalam kitab Allah, maka Muaz bin Jabal menyatakan fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bertanya lagi, fa ilam tajid fi sunnati Rasulillah. Lalu Muaz bin Jabal berkata, kalau benda itu tidak ada dalam sunnah, tidak ada dalam Quran, Muaz bin Jabal berkata, ajtahidu ra'i wala an. Aku akan mengeluarkan pendapatku sendiri dan aku tidak akan melampau. Okey, makna kata apabila Rasulullah mendengar soalan interview itu dijawab dengan cemerlang oleh Muaz bin Jabal. Okey. Lalu Rasulullah pun dia mengeluarkan surat appointment, surat pelantikan dengan cara Rasulullah dia menepuk dada. Dia tepuk dada Muaz bin Jabal. Fa daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam sadrahu wa qala alhamdulillah. Syukur Allah alladhi wafaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima yarda Rasulullah. Yang telah memberikan taufik bagi utusan Rasulullah mencari hukum yang diredai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini benda yang kita kena faham. Asas yang pertama kita ni dalam
dalam sebagai umat Islam adalah pentingnya untuk kita ni jangan kita mendahului pendapat kita terlebih dahulu. Okey. Jadi dalam hal ni lah kita ni sebagai orang yang beragama Islam, ini cara kita berinteraksi dengan agama kita. Kalaulah terutama kita ni sebagai umat akhir zaman yang telah pun 1400 tahun keputusan wahyu, keputusan orang kata dengan Rasulullah SAW, maka itu benda ni satu fenomena yang apabila berlaku di kalangan sahabat Rasulullah, bila Rasulullah wafat, para sahabat pada waktu Nabi Muhammad hidup, mereka ni kalau ada masalah, mereka ni akan terus merujuk kepada Nabi Muhammad secara langsung, dan Nabi Muhammad akan terus memberikan jawapan, ataupun Nabi Muhammad akan menangguhkan untuk mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi fenomena tidak ada Rasulullah, tidak ada satu fenomena baru yang telah mencetuskan banyak revolusi dalam pemikiran dan dalam tindakan orang Islam. Sejurus saja selepas daripada kewafatan Rasulullah, berlakulah di sana perbincangan dalam Saqifah Bani Sa'idah yang akhirnya membawa kepada pelantikan Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah. Sebelum daripada itu golongan Ansar dia cuba untuk melantik pemimpin Islam dalam kalangan mereka sendiri. Kemudian bagaimana orang-orang Syiah akhirnya pada saat kewafatan Rasulullah itu telah pun mula timbulnya golongan yang akhirnya menjadi golongan Syiah yang bermula dengan perbezaan pendapat dari sudut politik yang akhirnya membawa kepada perbezaan politik dari sudut akidah. Bagaimana lahirnya orang-orang yang enggan membayar zakat. Ini semua satu fenomena baru yang tidak berlaku masa zaman Rasulullah. Okey. Lalu apabila ianya berlaku, maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dah awal-awal sebelum Rasulullah wafat lagi, jangan engkau mendahului pendapat engkau sendiri. Kena utamakan Allah. Kalau tak ada dalam Al-Quran, rujuklah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan apatah lagi kita ni sebagai umat akhir zaman. Kita ni umat akhir zaman, kadang-kadang kita ni orang kata sikit-sikit kita claim benda ni daripada Rasulullah, sikit-sikit kita claim benda ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni terlalu ringan lidah kita, ringan tulisan kita untuk mendakwa bahawa ini adalah kata Rasulullah, ini adalah kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan benda tu kadang-kadang tidak berlaku. Allah bagi warning kepada kita. Nabi pun bagi warning kepada kita, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta di atas nama aku, maka seolah-olah dia telah pun menempat satu tiket di api neraka. Okey, kalau kita perhatikan sediklah dalam umat akhir zaman ni, ada di antara kita yang semata-mata nak mencari populariti, nak mencari pengikut, nak mencari pengaruh, maka mereka ni akan mengeluarkanlah pendapat, kalau baca gini akan dapat fadilah ini, dan ini datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu penustaan. Okay. Itu belum lagi yang masuk dalam bab fiqh kan. Kadang-kadang Nabi Muhammad tak menyatakan pun benda tu haram, tapi umat akhir zaman yang kata benda tu haram. Bahkan Nabi boleh mendakwai Nabi Muhammad kata benda tu haram. Contoh yang saya sebut dalam kuliah sebelum ni, contoh yang agak kelakar sikit adalah contoh kencing diri. Bukan galakan kencing diri bukan galakan, tapi kebenaran, dibenarkan, diharuskan, terutama untuk orang lelaki lah, untuk kencing diri. Benda ni memang sabit daripada sunnah. Walaupun di sana berlaku ikhtilaf atau berlaku khilaf, ada dua hadis yang bercanggah, tetapi ulama dia telah pun tawafuk, telah pun mengharmonikan makna kedua-dua hadis ni. Dibenarkan untuk kita kencing diri dalam keadaan tertentu lah. Kemudian hukum kita ni minum berdiri. Kalau ikut pakar motivasi terkenal kebangsaan, dia pegang kebangsaan, dia kata minum berdiri 40 hari ilmu tak masuk. Kita kata Nabi Muhammad pun kata jangan minum berdiri. Benda ni tak berlaku pun. Kalau tuan-tuan baca kitab Syama'il Muhammadiyah, Nabi Muhammad pun kadang-kadang minum berdiri, kadang-kadang minum duduk. Okey. Yang sedihnya kita nyatakan ini datang daripada Nabi Muhammad. Dia tak boleh nak menyandarkan kekuatan premis pendapat peribadi dia, lalu disandarkan kepada kehebatan premis Rasulullah SAW. Ini satu penustaan. Maksudnya kalau betul lah tak boleh minum berdiri ni, kalau adalah anak saya yang sekolah, saya dapati dia minum berdiri, saya akan cutikan dia daripada sekolah selama 40 hari. Pasal ilmu tak masuk kalau ikut pakar motivasi. Jadi benda ni kita kena teliti betul-betul. Okey, cara kita berinteraksi dengan agama kita. Okey, dengan sebab itu kita perhatikan bagaimana dalam perbahasan al-mashu 'alal khuffain. Tahu perbahasan al-mashu 'alal khuffain, kita nak menyapu khuf. Ada di antara kita barangkali kadang-kadang suka pakai khuf kan. Rakan-rakan daripada Pakistan, daripada India, daripada Arab yang ada musim sejuk ni, kadang-kadang mereka suka pakai khuf, stocking yang kulit. Kalau ikut fiqh, kita dibenarkan kalau kita memakai khuf tu dalam keadaan berwuduk.
next wuduk kita dibenarkan untuk hanya menyapu saja. Menyapu bahagian mana? Menyapu khuf tu, stokin kita tu, menyapu kat bahagian mana? Atas ke bawah? Menyapu bahagian atas. Menyapu bahagian atas. Kalaulah agama ni difikir dari sudut akal logik, nescaya menyapu di bawah stokin itu adalah lebih aula daripada menyapu di atas stokin khuf tersebut. Inilah kata-kata Sayyidina Ali, "Lau kana dinu bil aqli war ra'yi, lakana masu asfalul khufi aula min a'laha." Okay. Ini kata-kata Sayyidina Ali. Macam mana nak Ali ni dia faham pentingnya kita ni mendahului Quran, sunnah, kena barulah kita berijtihad. Okey. Itu tema yang pertama. Etika sosial orang Islam pertama dalam surah Hujurat ni ialah bagaimana kita nak berinteraksi dengan agama kita sendiri. Semuanya kena disandarkan kepada Quran dan sunnah. Selepas itu barulah kita boleh berijtihad. Kalau kita ni ada keahlian dalam berijtihad, kalau kita ni ada keahlian. Even kalau kita tengok para ulama mujtahid, kita tengok bagaimana berakhlaknya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam kitab mereka, apabila mereka membahaskan perbahasan fiqh yang hukumnya zanni, yang tidak terang dalam Quran dan dalam sunnah, mereka tidak sama sekali mereka ni menyatakan perkataan haram. Sama sekali mereka tidak menyatakan perkataan haram. Betapa mereka ni berhati-hati nak berinteraksi dengan agama ni. Tapi zaman sekarang ni mudah sangat kan? Zaman sekarang ni ustaz mana pun benda ni haram dan sebagainya. Okay. Imam Syafi'i, Imam Malik, kalau kita baca, tiba kalau kita baca manhaj dalam mazhab Syafi'i itu sendiri, bagaimana mereka ni takkan menyebut perkataan haram dalam benda-benda bersifat zon yang ditinggalkan dalam Quran dan sunnah. Mereka hanya akan berkata barangkali wa ukrihu, aku tak gemar, aku benci. Kata pendapat ni aku tinggal belakang. Okay. Ini adab dan akhlak sebagai orang yang berilmu. Itu ayat pertama. Kemudian ayat kedua, Allah mulakan ayat kedua ni sekali lagi dengan menggunakan perkataan ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengangkat suara kamu melebihi daripada suara Nabi, dan janganlah kamu menyaringkan suara dengan lantang semasa bercakap dengannya, sebagaimana setengah daripada kamu menyaringkan suaranya semasa bercakap dengan setengah yang lain. Larangan yang demikian itu supaya amal-amal kamu tidak hapus pahalanya sedangkan kamu tidak menyedari. Mak kata laukana bainana, laukana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bainana. Sekarang kita berada dalam majlis ni, Allah Subhanahu taala bagi warning kepada kita. Janganlah kau ni mengangkat suara, meninggikan suara apabila Nabi Muhammad berada di hadapan kita. Ini adalah merupakan etika sosial kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi kalau kita baca dalam kitab tafsir, di sana banyaklah sebab nuzul kenapa ayat ini diturunkan. Yang anda nak petik ialah barangkali satu riwayat yang didatangkan oleh Ibnu Katsir dalam satu hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Tirmizi dan Imam Bukhari, hadis sahih ni. Perihal seorang Arab Badui. Tadi kita sebut bahawa tahun ke-9 Hijrah ni dia dikenali sebagai Amul Wufud, tahun caravan, the year of caravan, ataupun hari tahun kafilah. Banyak pedagang-pedagang, banyak tribes, kabilah-kabilah, orang-orang dusun, orang-orang hulu ni datang untuk menyatakan bai'ah dengan Nabi Muhammad. Pada waktu itu ada seorang yang bernama Aqra' bin Habib. Aqra' bin Habib, dia telah pun datang daripada satu tempat yang jauh. Dia ni orang Arab Badui lah. Orang Arab Badui. Dia datang daripada tempat jauh, kemudian dia telah pun bertemu dengan Rasulullah SAW untuk bertanyakan beberapa permasalahan hukum. Okay. Jadi kita tahu pada waktu itu Rasulullah ni seorang yang sibuk, selalu ditanya oleh ketua-ketua kabilah. Salah seorangnya adalah Al-Aqra' bin Habib. Lalu apabila Abu Bakar dan Umar dan sahabat-sahabat lain dia melihat Rasulullah ni dia semakin sibuk, okay, lalu Abu Bakar pun dia memberikan satu pendapat, satu cadangan kepada Nabi Muhammad di hadapan Umar juga. Abu Bakar dia bagi cadangan, wahai Rasulullah, apa kata nak mudah untuk buat gerak kerja pentadbiran Islam ni, kita lantik je Al-Aqra' bin Habib sebagai ketua kabilah mereka untuk menyampaikan dakwah kepada orang-orang dalam kabilah Al-Aqra' bin Habib. Okay, ini pendapat cadangan yang Abu Bakar berikan kepada Rasulullah di hadapan para sahabat kanan Nabi Muhammad pada waktu tersebut. Lalu apabila mendengar akan cadangan tersebut, tiba-tiba Umar, Sayyidina Umar, kita pun tahu Umar ni perangai dia macam mana kan? Umar ni perangai dia jenis garang, dia tegas, dan dia suka, dalam banyak perkara dia suka menawarkan pendapat yang berbeza dalam nada dan juga dalam intonasi yang agak tegas.
Lalu Umar pun dia meninggikan suara dia. Dia kata, tak boleh, aku tak bersetuju ni dengan cara Abu Bakar di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila Abu Bakar, Rasulullah itu dia duduk senyap. Rasulullah duduk senyap. Lalu Abu Bakar, bila mana dia dah panas hati dengan Umar ni, level ni sudah level, aku bagi cadangan, aku ni sudah dah senior, aku ni dah lah budak final year kan, final year, okay, betul kan? Aku ni dah senior, jadi pun budak junior ni menyampuk dah, tak setuju dengan kata aku. Lalu Abu Bakar, dia pergi, dia menyatakan di hadapan Rasulullah SAW, engkau ni Umar, maksud dia, engkau ni tak ada kerja lain melainkan pendapat engkau ni, engkau akan cari pendapat yang akan bercanggah dengan pendapat aku. Di hadapan Rasulullah, dia kata macam tu ke Umar. Okay. Dan Umar, dia balas balik jawapan Abu Bakar. Ini hadis sahih, bukan kita nak merendah para sahabat, dia hadis sahih. Okay. Umar berkata, sama dengan kau ni bagi cadangan yang pertama mesti cari cadangan yang berbeza dengan pendapat aku. Okay. Lalu dia punya perdebatan itu berlangsung dalam keadaan meninggikan suara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu wahyu ayat ini telah pun diturunkan untuk menegur Abu Bakar dan juga Umar. Okey. Kalau kita tengoklah struktur ayat ni, tadi kita sebut ijazul Quran melalui struktur ayat ni. Kita tengok dalam ayat yang kedua tu, bagaimana Allah SWT ini cerita orang yang soleh, orang yang paling rapat dengan Rasulullah. Apabila mereka ni meninggikan suara di hadapan Rasulullah, apa balasannya? Allah sebut itu. Balasannya ialah antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Maknanya kata semua amal baik dia akan dihapuskan pahalanya. Maknanya kata kita ni kadang-kadang dalam organisasi kita, tentang kita barangkali kita punya presiden, pengerusi kelab, pengerusi organisasi kita ni mungkin jadi orang yang lembut. Kita ni nanti menjadi naik presiden 1, naik presiden 2, naik presiden 3. Ni masalah kalau banyak sangat naik presiden. Mereka ni nak latih naik presiden seorang cukup lah, tak payah banyak-banyak kan. Yang lain-lain tu latih dah jadi ketua keceriaan ke. Okay. Dia bila banyak sangat jadi orang kanan naik presiden ni, ini dah memungkinkan naik kepala ni. Masing-masing nak bagi pendapat yang berbeza. Tidak ada masalah. Dalam Islam memang kita digalakkan untuk simulate perbezaan pendapat, digalakkan. Tapi dia ada adab, ada etika sosial. Etika sosial ni apa? La tarfa'u aswatakum, jangan kau meninggikan suara. Okey. Kalau kita ni orang yang faham dengan agama, rapat dengan kepimpinan, okey. Kalau kita buat benda macam ni, memang biasanya organisasi itu dia akan menjadi organisasi yang goyah. Itulah dia barangkali menjadi penyebab kenapa jatuhnya organisasi tersebut. Okay. Mungkin dulu menang, setiap tahun menang dalam pilihan raya, tiba-tiba tahun depan kalah. Kalah, tak tahu dah guna mana kan. Agak-agaknya berlaku benda ni dalam organisasi mereka. Okay. Allah bagi tahu balasannya apa? Balasannya antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Segala pahala, segala benda, tawaran yang baik, ganjaran baik itu akan terbatal dalam keadaan kau tidak menyedari. Sebab yang kecil, meninggikan suara dalam mesyuarat. Sebab yang kecil saja, meninggikan suara dalam mesyuarat. Okay. Lepas ni mesyuarat senyap lah. Okay. Bila AGM semua senyap, semua sujud, sebulat suara. Kemudian ayat 3, Allah menyebut, Allah bagi penerangan, innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim. Okey, ini perangai orang-orang yang merendahkan suaranya bersama dengan Rasulullah. Allah sifatkan mereka ni adalah orang-orang yang telah pun imtahanallahu qulubahum littaqwa. Makna kata kita ni apabila kita berada bersama dengan kelompok orang-orang yang hebat, biasanya kita pun nak menonjolkan kehebatan kita bersuara juga, betul tak? Okey. Ini sebenarnya satu sifat yang boleh mendorong, membawa kita kepada sifat mazmumah. Allah bagi tahu dalam ayat, dalam mesyuarat, kalau kita boleh yaghudduna aswatana, kita boleh ghaddul saut, kita boleh merendahkan suara kita sama ada senyap ataupun kita bercakap dalam keadaan berlapik. Okey. Ini adalah satu apa? Allah sebut itu adalah imtihan. Imtahanallahu qulubahum littaqwa. Satu ujian untuk kita mendapat apa? Mendapat ketakwaan. Allah menggunakan perkataan imtahana. Imtahana ni maksudnya ujian kecil. Imtihan, final exam akan datang ni kecil. Masa tu dalam bahasa Arab, final exam kat akademik kita pakai perkataan imtihan, ujian kecil. Kalau ujian besar, Allah guna perkataan ibtila. Ini kalau masuk imtihan pun dah pening,
tak payah masuk ibtilah lah. Okey. Jadi sebenarnya saranan untuk kita ni merendahkan suara, cakap berlapik dalam perbincangan, itu adalah ujian untuk kita mendapat ketakwaan. Okey. Ujian. Bila masuk ujian, kita faham betul. Ini ujian. Ada sebahagian kita barangkali faham, okey, lepas ni aku nak duduk mesyuarat, aku nak jadi orang bertakwa. Lalu aku senyap je. Boleh tak hancur organisasi kalau naik presiden 3 orang semua senyap je? Hancur organisasi, lagi cepat hancur. Mak kata yang dimaksudkan ujian nak dapat takwa ni dalam kita berbeza pendapat adalah macam mana kita nak menawarkan pendapat tu dalam keadaan kita boleh tawaduk, merendah suara, kemudian kita berdasarkan premis hujah yang benar, bukannya berdasarkan emosi semata-mata. Ini etika sosial yang perlu kita fahami. Okay. Bahkan kalau kita baca kitab tafsir kan, sikap untuk kita merendahkan suara di hadapan Nabi ni bukan applicable semasa Nabi Muhammad hidup saja. Tapi kalau kita pergi ke Madinah sekarang, Nabi Muhammad telah wafat, kita dilarang daripada meninggikan suara. Bahkan kita tak boleh nak berbeza pendapat, setuju je lah apabila berada di berhampiran dengan makam Rasulullah SAW. Ini sunnah Sayyidina Umar. Ada berlaku semasa zaman Sayyidina Umar, zaman pemerintahan dia, ada seorang orang kampung, orang Hulu, tiba-tiba dia masuk dalam Madinah dan mereka ni bertengkar di antara sesama mereka bersebelahan dengan makam Nabi, kubur Nabi. Umar tegur dia. Sebelum Umar nak terpeling dia orang ni, Umar tanya dulu, kau ni daripada mana? Kau ni orang Madinah ke orang luar? Lalu kedua-dua orang ni bercakap, aku ni orang Badui, datang daripada luar Madinah, tapi kami duduk bertengkar. Umar kata, nasib baiklah kau ni orang luar. Nasib baik kau ni orang luar. Kalau kau ni orang dalam, aku dah seligi dah silam bab dah. Okay? Jadi makna kata ni benda yang kita kena fahami betul-betul dalam konteks kita ni. Berharapan dengan perbezaan pendapat, dan juga apabila kita ni berhadapan dengan pemimpin kita. Okay? Nak apply benda ni kepada pemimpin pun bukan sebarang pemimpin. Bukan sebarang pemimpin. Mak kata kalau nak apply benda ni, kita faham betul. Ini apply boleh diaplikasikan hanya kepada pemimpin yang bertakwa lah. Tapi kalau pemimpin ni jenis pemimpin yang cak ayam, jenis buat kerja-kerja mungkar ni, okey, sepatutnya pemimpin macam ni kita benda ni tak apply lah. Sepatutnya lagi keras suara kita, sepatutnya lagi perlu ditinggikan suara kita. Okey. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebut lagi, menyambung dalam ayat yang keempat. Allah sebut di situ, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Sesungguhnya orang-orang yang menyeru kamu wahai Muhammad, memanggil nama kamu di sebalik bilik-bilik kamu, aktsaruhum la yaqilun. Okey, ini adalah merupakan sebab kenapa surah ni dinamakan sebagai surah hujurat, surah bilik, surah kamar dalam bahasa Indonesia sebut kamar. Kamar atau bilik. Yang mana sebab nuzul ayat ni ialah kita pun tahu semasa Amul Wufud tadi, oleh kerana terlalu sangat orang kabilah datang, lalu ada di antara mereka ni yang jadi orang kampung. Orang kampung ni dia main belasah dah. Dia main belasah je. Dia datang nak jumpa Nabi. Kemudian dia tak peduli pun waktu bila nak jumpa Nabi tu. Dia pergilah ke rumah Nabi pada waktu Nabi Muhammad sedang beristirahat. Dan kita tahu dalam surah An-Nur, surah An-Nur dia ada muka surah kedua yang banyak cerita pasal etika sosial juga. Antaranya ada 3 waktu yang mana kita ni kalau nak masuk bilik, kita kena ketuk dan minta izin secara bersopan. Iaitu bila? Sebelum subuh, kemudian pada waktu zuhur, sama ada sebelum dan selepas, dan juga selepas isyak. Waktu ni waktu privacy, waktu untuk orang berehat. Kita pun tahu Rasulullah ni dia sibuk berperang, siang berperang, malam berqiyamul lail. Tiba-tiba orang Badui ni dia terjah Nabi Muhammad pada satu riwayat menyatakan pada waktu Nabi Muhammad sedang berehat selepas zuhur, sedang tidur pada waktu zuhur. Okey. Orang tu kalau mengikut riwayat namanya Aqra' bin Habis juga, At-Tamimi, daripada keturunan Bani Tamim. Okey. Lalu apabila para sahabat dia melihat perihal Aqra' bin Habis ni, yang dia datang terjah Nabi Muhammad, dia panggil Muhammad, ya Muhammad, ketuk rumah Nabi Muhammad tu pada waktu Nabi Muhammad sedang berehat. Pada waktu itulah diturunkan ayat ni. Nak bagi tahu sebenarnya orang-orang macam ni sebenarnya majoriti daripada mereka ni adalah aktsaruhum la yaqilun. Mereka ni majoriti daripada mereka tidak mengetahui, iaitu orang-orang Badui lah, orang kampung. Okey. Jadi kat sini kita pun kena faham lah, kita kena faham. Ada waktu yang Allah SWT bagi kepada kita untuk berehat. Dan ialah memang betul ada di antara antum mungkin berbeza pendapat dengan saya. Mungkin kata zaman sekarang ni ustaz-ustaz, penceramah-penceramah, para pendakwah kalau tidur lepas isyak malu kan. Tak tanya
Presiden SRC UAE, kalau lepas isyak beritahu jangan ganggu saya lepas isyak, saya nak tidur. Ini mak tahun depan tak naik lah kata. Tak nak. Okay. Ya, mungkin antum kata macam tu, tapi sebenarnya kita nak faham satu hukum ni, kita kena faham macam mana konteks semasa. Dia ada mi'yarul zaman, ada kayu ukur masa dan juga setempat. Pada zaman sekarang ni mungkin lepas isyak orang masih okey lagi, boleh tahan sampai pukul 12. Okey. Maksud kata kalau dah sampai waktu tengah malam kan, janganlah time tu telefon saya contohnya, telefon saya, ustaz boleh tak ganti penceramah ni esok? Okey. Benda ni saya selalu alami, saya sebagai penceramah kan. Kadang-kadang last minute dia call, okey, program tu esok. Tapi masalahnya dia telefon tu waktu kerana pukul 11.30 malam. Okey, 11.30 malam lah, bukan tengah malam. Okey, 11.30 malam ataupun waktu pukul 1 pagi ke, dia ingat. Dia ingat saya ni jadi full time kan, apa-apa kan. Okey. Tak kisahlah. Tapi mak kata kena fikir, ini etika sosial kita. Walaupun tak call saya lah. Saya tak sibuk saya lah. Tapi masalah saya rasa lah, biasanya ini sikap kita yang kita tegur bersama, kena muhasabah bersama. Saya ni okey lah, bukannya penceramah yang top pun, okey. Tapi kalau antum nak panggil penceramah yang senior, ustaz-ustaz yang senior tu, bagi dia satu penghormatan pada dia. Pertamanya mungkin telefon pada waktu sesuai, okey. Yang kedua tu, kalau nak panggil, kalau program tu esok, janganlah hari ni pun nak telefon, okey. Waktu telefon tu pula bagi tahu, ustaz, saya ni dah cari ustaz-ustaz yang lain lah, tak ada yang boleh melainkan ustaz dia. Nampak sangat ustaz tu pilihan terakhir dia kan. Jadi kita faham. Selain memang manusia juga, okay. Walaupun tak ada dah suruh jerak tu, tapi nak beritahu, okay. Yang last kata nak ganti orang lain kerja, okay. Banyak habislah saya tak dapat panggilan daripada UAE dah tahu. Okey. Kemudian Allah sebut lagi dalam ayat kelima, pendapat dalam kuliah kita pada malam ni, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Saya sebut benda ni bukan apa sebelum saya terjemahan. Kita ni kadang-kadang bila kita buat kerja Islam, kita buat kerja secara lekeh, kita buat kerja secara tidak bersistematik. Tapi bila kerja pejabat, bila buat kerja persatuan, surat menyurat punya panjang sekali, dan kepada tu ada 5 SK. SK pada rektor, SK pada dekan, SK pada. Tapi bila buat kerja Islam ni, dia buat kerja main-main. Satu benda yang kita kena fikir balik. Okay. Tapi tak apa dah. Allah pun sebut, bagi tahu itu untuk ustaz-ustaz ni yang kelima, walau annahum sabaru, kalau mereka bersabar, okey, hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Kalau mereka ni bersabar, mak kata orang-orang Arab Badui tu, mereka bersabar tunggu sampai Rasulullah keluar menemui mereka, tentulah itu cara yang terbaik, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Okey, ada beberapa benda yang saya nak sebut sini. Pertamanya, tadi dalam ayat yang ketiga tadi kan, dalam ayat 3 ataupun dalam ayat yang kedua tadi, itu cerita para sahabat kanan yang meninggikan suara di hadapan Rasulullah. Balasannya apa tadi? Balasannya habitat a'maluhum. Okey. Tapi kalau orang-orang je di kampung, dia tinggikan suara, datang pula time berehat. Apa Allah kata kat situ? Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairul lahum wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah tu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tengok kat sini betapa ijazul Quran. Allah address ayat ni sesuai pada orang ni. Kalau orang ni jenis orang kanan dalam agama Islam, orang kanan dalam agama persatuan, janganlah buat benda macam ni. Tak boleh diterima, unacceptable. Tapi kalau orang tu jenis ahli bersekutu, okay, jenis duduk pun jauh apa, orang kampung, okay, itu tak, kita maafkan mereka, okay. Jadi ada beberapa benda yang kita faham sini. Pertama, ada 2 etika sosial yang kita faham. Pertamanya cara berinteraksi dengan agama, yang kedua cara berinteraksi dengan Rasulullah. Kemudian benda-benda lain yang kita kena tengok. Kita tengok wahyu Allah dan Rasul Hujurat ni daripada pelbagai aspek. Antara lain ialah bagaimana Rasulullah ni, tengok dia punya accessibility dia. Accessibility, capaian kepada Rasulullah tu ada limitation lah. Walaupun Allah tegur, Allah memang tegur, jangan kau pergi waktu Rasulullah SAW berehat. Tapi ada tak dalam mana-mana ayat ni nak cerita bahawa Rasulullah marah? Tak ada. Dalam ni Allah yang tegur, bukannya Rasulullah marah. Rasulullah diterima je, tak ada masalah. Ni sunnah kepada para pemimpin sekalian. Maknanya kata kita ni, kalau dah kita ni baru jadi pengurusi kelab sejarah dekat UAE kan, tapi dah buat waktu boleh berhubung, update kat Facebook kan, waktu saya boleh dihubungi, okay.
ini kata tak boleh di mana, tak boleh di mana. Kata kita tengok sunnah Rasulullah ni, dia punya accessibility dia begitu meluas, boleh capai anytime. Bahkan orang Arab Badui datang terjauh dari rumah Rasulullah, walaupun benda ni tegur oleh Allah, tapi Rasulullah terima mereka sebagai wafd, terima mereka sebagai tetamu Rasulullah SAW. Kemudian yang keduanya dari sudut macam mana pemaaf Nabi. Pemaaf Nabi, walaupun Nabi ni tengok Abu Bakar dan Umar berkelahi depan dia, macam dalam ayat kedua tadi, walaupun Rasulullah dia melihat bagaimana orang Arab Badui ni dalam keadaan mereka ni baru nak kenal Islam, tapi mereka ni agak kasar cara kehidupan mereka, okay. Tapi Rasulullah dia bersifat pemaaf. Allah ajar dalam ayat yang kelima tu, Allah ajar wallahu ghafurur rahim. Nah, bila mana Allah tamatkan tema yang kedua dalam surah Al-Hujurat ini dengan menyebut Ghafurur Rahim, maknanya Allah nak minta, Allah nak educate Nabi Muhammad supaya contohi juga sifat Ghafur dan juga sifat Rahim yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah dan akhwat sekalian, mudah-mudahan kita menjadi orang yang dari sudut sosial kita beretika dan kita berbangga dengan etika sosial yang ada dalam surah Al-Hujurat ini. InsyaAllah pada kuliah yang datang kita akan cuba untuk menambahkan surah Al-Hujurat ini. Ada 3 lagi main topik yang ada surah Al-Hujurat ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi mereka yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku lu mata semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah surah Al-Hujurat 1 hingga 5. Pada minggu hadapan insya-Allah kita akan sambung sampai habis. Tajuk besar dia ialah One Big Family, berkenaan dengan tajuk seterusnya yang Ustaz akan sebut kan. Jadi Ustaz yang sama, Ustaz Irfan, hari Selasa lah. Dan minggu depan kuliah tafsir kelima yang terakhir, dan terakhir untuk sem ni. Dan lepas ni tak ada aku tafsir, kalau tahun depan nak buat lagi mungkin insyaAllah lah. Jadi harapnya kita dapat tahu sedikit sebanyak tentang macam mana beradab dengan Rasulullah,